Hai semua, selamat kembali ke bahagian 3. So dalam bahagian 3 analisa kita ni saya akan menunjukkan beberapa lagi contoh lah. Bahagian nombor 2 tu kalau tuan puan belum tengok lagi boleh tengok dekat YouTube. Dan dalam bahagian 2 kita dah bagi satu contoh di mana kita tengok downtrend. Kita tengok downtrend di mana downtrend tu macam strong downtrend. Kita dah tengok example untuk strong downtrend, downtrend yang kuat yang ada umah. Kita cakap tu kan. Lepas tu sekarang saya nak explain juga downtrend, tapi kali ni downtrend yang saya nak explain adalah yang kurang power, yang lemah. So kita nak tengok macam mana perubahan dari segi harga pasaran saham. So saya nak guna example contoh yang sama juga. So yang ni dia habis Highcom, masih juga dia habis Highcom, tapi yang ni ini guna data yang lampau So ni tahun dalam lingkungan Ogos hingga November tahun 2019, bukan so kita just nak tengok lah macam mana teori yang kita dah belajar hari tu. Saya dah buat satu video pasal teori keutuhan trend dalam, boleh tengok video saya yang sebelum ni juga. So dalam tu saya dah explain teori dia. So sekarang kita nak tengok aplikasi dia dalam pasaran sebenar. Apakah ilmu yang saya dapati dan saya share kepada tuan dan puan ni dia berguna ke tak. Kita nak tengok aplikasi dia. So mari kita tengok apa tu carta yang ni. Saya nak highlight yang dalam petak warna kuning So kalau tengok yang petak warna kuning ni, kita dapati first kita nak tengoklah sama ada yang ni betul ke carta ni downtrend. Kita nak tengok downtrend Kita nak first pastikan sama ada betul ke data ni downtrend. So macam mana kita nak pastikan? Kita tengoklah high, yang ni high dekat sini high, yang ni low. Ni lower high, tinggi yang lebih rendah yang ni lower low. Okay, bila masa kita dapat trend apa tu lower high and lower low ni, kita boleh confirmkan yang ni adalah satu downtrend. Okay, now bila kita dah confirmkan yang ni downtrend, kita dah boleh aplikasikan apa yang kita belajar dalam video sebelum ni, keutuhan trend. Kita nak tengok sekarang. Okay, kita first buat satu kita tengoklah harga dia berapa. Kita tengok harga dia berapa kat sini. Habis tu kita tengok harga dia berapa kat sini. Habis tu kita ambil perbezaan dia. Okay, perbezaan tu akan jadi A. Kita katakan A. Saya dah buat calculation perbezaan dia adalah sekitar 52 sen. Sekitar 52 sen. Okay, so fasa ni adalah fasa dia jatuh dia fasa dia jatuh. Lepas tu dia buat retracement. So kalau tengok dekat sini dia buat retracement. Retracement dia naik sikit lah. Okay, naik sikit. Lepas tu kita tengok dia turun balik. Okay, dia turun balik kat sini. Okay, kita tengok dia turun balik. Sebab banyak mana dia turun, so kita kena ambil lah harga dia kat sini dan ambil harga dia dekat sini. Tengok perbezaan dia, harga dia. Yang tu kita panggil B kita akan panggil yang ni B. Saya dah buat pengiraan sebelum ni, saya dapati dia adalah 43 sen. So kalau ikutkan ilmu yang kita belajar hari tu, A adalah A kita adalah lebih besar daripada B. Sebab A adalah 52 sen. Okey. Berbandingkan dengan B ni adalah 43 sen So sudah tentunya 53 tu lebih besar daripada 43. So apa yang kita boleh simpulkan ini adalah pada awalnya kejatuhan pada peringkat awal ni teruk. Tapi kejatuhan pada peringkat kemudiannya adalah kurang. Okay, itu yang kita boleh. So konklusi yang kita boleh buat, dia adalah sebab kejatuhan kemudian tu lemah berbandingkan kejatuhan pada peringkat awal tu.
kita boleh konklusikan, buat kesimpulan yang trend ni adalah weak downtrend. So ini adalah weak downtrend. So apa yang kita boleh dapati dari segi pelaburan, apa yang kita boleh boleh buat simpulan dari segi pelaburan, ada keberangkalian tinggi kalau kita kata keberangkalian ada keberangkalian tinggi lepas kenaikan yang kita lepas ni kita ada satu retracement kan, kat sini kita ada retracement lagi, satu case ni kita ada retracement dia naik lagi kan, dia naik lagi retracement. So lepas kenaikan tu penurunan dia yang lepas kemudian tu penurunan dia yang kemudian ni keberangkalian tinggi dia akan jadi lebih lemah. Itu maksud dia. Sebab trend dah menunjukkan kelemahan. So bila ada retracement yang ni naik dan dia turun balik, penurunan dia akan jadi lemah. So kita dapati bila kita ambil kita ambil period yang ni dua ni, kita tengok penurunan dia, katakan kita kata yang ni C saya dah buat pengira awal, dia adalah 20 sen. C ini adalah 20 sen je penurunan dia, berbandingkan yang sebelum ni 43 sen, yang sebelum tu 52 sen, sekarang 20 sen je turun. So memang betul lah apa yang kita pelajari itu, memang dia with trend tu maksudnya penurunan seterusnya mungkin dia akan lebih rendah, ataupun boleh juga dia start buat reversal sebab dia dah lemah kan, dia mungkin dah boleh buat reversal, mungkin dia akan naik je tu pun possible. Naik macam tu pun possible. Tapi dalam situasi ni kita masih tengok dia turun ke bawah lah. Tapi lepas dia turun ke bawah sampai ke sini, baru dia buat lantunan, dia naik balik ke atas. So dari segi investment dia, kita jangan buat shorting lah. Timing ni jangan buat shorting, sebab kondisi market ni tak berapa memberangsangkan untuk buat shorting. Ada keberangkalian tinggi, harga sebab trend tu dah lemah. Shorting ni kita buat duit bila harga tu makin menurun. Bila trend tu dah menunjuk kelemahan dan ada kemungkinan dia akan naik ke atas, ataupun penurunan yang lepas ni mungkin kurang. So risiko untuk kita buat duit tu macam tinggi lah. Risiko tu tinggi. So maksudnya kita tak mungkin buat duit yang banyak yang kita harapkan tu. Okay. So lebih baik jangan buat shorting timing ni. So katakan kalau dia dah naik dekat sini, shorting tu kita tak perlu buat. Tak perlu buat shorting kat sini. Walaupun harga turun, kita still boleh dapat profit. Tapi dari segi risiko dia, bila kita buat investment, pelaburan, kita kena buat pengiraan apakah risiko tu melebihi apa yang keuntungan yang kita jangkakan. Kalau risiko tu tinggi sangat, kita macam elakkan ambil position timing tu. Kita nak kita nak masuk pelaburan bila risiko tu rendah tapi pelangan dia lebih lumayan. So calculated punya decision lah, tu calculated punya decision lah. Kita kena buat calculated punya decision, tak boleh lah main serombong masuk je and then bila begitu kita sakit pula kan. So itu yang saya nak tunjukkan. Dan saya nak buat clean balik apa yang saya nak tunjuk satu lagi yang kita boleh pelajari dalam catatan ni juga. So saya nak clean balik, undo balik saya undo balik. Okay, so kita nak tengok tadi kita analisa. Okay, tadi kan kita analisa bab yang ni turun mendadak sini, lepas tu naik, lepas tu turun sikit kan. Fasa yang dekat hitam ni kita dah analisa kan. Sekarang saya nak ubah sikit, analisa kita ni. Saya nak tengok yang ni. Yang ni kita tahu dia turun kan, lepas tu dia naik kan, lepas tu turun kan. So peta hijau, sekarang kita tengok peta hijau. Kita tengok peta hijau ni, penurunan yang kita ada kat sini adalah
mendadak dibandingkan penurunan yang selepas tu. Penurunan, alamak, kalau saya nak guna color lain lah, kalau boleh. Kekurangan color pula. Okay, biru pun tak cerah sangat. Okay, so kalau kita bandingkan penurunan yang merah ni lebih teruk penurunan dia kalau dibandingkan dengan biru ni. So dari segi pengiraan saya yang saya dah buat, penurunan ni adalah sebanyak 43 sen. Okay, 43 sen. Walhal penurunan yang B pula adalah 20 sen. Dah buat pengiraan awal. So kita boleh katakan yang ni adalah A kita, yang ni adalah B kita. So kita dapati A adalah lebih besar daripada B. Sebab A ni adalah 43 sen dan B adalah 20 sen. Okay, 20 sen. So maksudnya penurunan pada peringkat awal tu lebih mendadak kat sini, dan penurunan pada peringkat kedua tu dah mula tunjuk penurunan. So maksudnya trend kita tu kita boleh buat kesimpulan adalah weakening juga weak downtrend. Okay, weak downtrend. Memang betul pun weak downtrend, sebab lepas dia buat penurunan, lepas tu dia terus naik ke atas. Dia macam tadi kan, tadi kita tengok dia naik atas lepas tu turun balik kan. Tapi yang ni tak, dia memang dah betul-betul dah weak, dah lemah, sampai kan dia lepas tu dia buat pantulan terus ke atas. So siapa yang buat shorting bila time ni, time ni dia mesti sakit lah sebab harga dah naik. So tapi dia sakit lah sebab harga dah naik kan. Bila harga naik tu, siapa yang buat shorting tu dia akan merasai kerugian lah. Walaupun lepas tu kita dapati dia masih turun, so not bad lah. Tapi dari segi risiko kita not a good ratio lah. Kita ratio dia dia tak bagus. Ratio tu tak bagus. Kita kalau boleh kita nak risiko dia satu bahagian, keuntungan dia dua bahagian. Yang tu lebih menguntungkan. Tapi dekat sini kita tengok risiko dia sangat tinggi, padahal keuntungan dia tak berapa menjanjikan. So that's why kita kalau boleh jangan ambil position lah. Kalau nak buat shorting jangan buat. Tapi siapa nak, mungkin ada orang nak beli low and then jual high, itu kita kena juga belajar teknik analisa lain. Saya akan cuba huraikan benda tu dalam channel saya ni. So tolong subscribe ya. Channel saya ni tolong subscribe. Kalau boleh share juga, share dan like. Sebab saya memang nak buat video-video lain untuk menganalisa buat analisa saham ni. Okay, so mungkin saya akan ajar ilmu-ilmu baru yang tuan-tuan boleh dapati dari video saya lah. Okay, so saya lepas ni saya akan buat satu lagi example. Saya akan cari satu example untuk uptrend. Kena analisa uptrend pula. Tengok macam mana. Sebab kita dua example tadi kita dah analisa pasal downtrend. Lepas ni saya nak satu example untuk uptrend pula. Kita tengok macam mana pula cara dia. Okay, sekarang kita akan tengok contoh yang ketiga dalam bahagian kedua ni. So kalau siapa yang belum tengok lagi bahagian 1, 2, yang ni bahagian ketiga. So secara keseluruhannya ini adalah contoh yang ketiga. So dalam contoh ketiga ni macam bagi tahu tadi, kita nak tengok uptrend. So sama ada kita boleh aplikasikan teknik ARS. Ini kita panggil teknik ARS. Teknik ARS ni kita boleh untuk ada identifikasi keutuhan trend. So kita nak tengok untuk uptrend pula sekarang. Okay, so saya sekarang ada punya carta untuk ini saham Supermax. Dia sebenarnya adalah glove company. Supermax ni glove company. Dia time COVID ni dia ada popular lah, saham ni ada sangat popular. Tapi lepas dapat vaksin tu dia dah tak kurang. Tapi yang kita nak analisa adalah untuk time period
kita 2009 hingga 2010 pertengahan 2010 tu. So kita sebenarnya tengok backdata, backdated punya data. Kita just nak try to tengok sama ada aplikasi teknik yang kita belajar tu. So siapa yang belum tengok teori video pasal teori tu, keutuhan trend, boleh tengok video saya dulu. Belum tengok ini sebab yang ni adalah contoh-contoh aplikasi dia. Okay, so kita nak tengok untuk uptrend. Okay, so first kita, trend ni dia nampak macam uptrend, tapi kita still kena confirmkan sama ada dia tu sebenarnya uptrend. Kita dah bincangkan macam mana nak confirm benda ni. So sekarang kita cari try guna. So dekat sini adalah low dia, adalah low. Ini adalah high dia. Okay, high dia. So kita boleh draw. So ini adalah kenaikan, pasal kenaikan. Mungkin color ni tak susah sangat. Kita guna color yang gelap sikit. Okay, naik atas. Lepas tu dia buat retracement. Dia buat retracement dekat sini. Ini adalah higher low. Higher low. Low tu makin meningkat. So maksudnya ini adalah retracement. Lepas tu dia naik ke atas. Menjunam apa tu? Bukan menjunam, kita menaik mendadak. So kita sebenarnya kita kena up to this point. To this point. Okay, tapi walaupun kita nampak macam ada penurunan dekat sini kan, tapi penurunan tu untuk sekitar 2 hari saja. So sebenarnya kalau boleh kita nak penurunan yang lebih ketara lah. Kita nak tengok penurunan yang lebih ketara, maksudnya dia ambil sekurang-kurangnya seminggu ke 5 hari macam tu. Ataupun lebih bagus untuk kalau 14 hari penurunan. Itu lebih, bila kita buat analisa tu dia macam lebih gitulah, analisa kita akan jadi lebih gitu. So sebab memandangkan dekat sini penurunan yang ada ni macam terlalu singkat 2 hari macam tu je. So saya still considerkan dia tu menaik mendadak lah. Menaik mendadak. So apa yang kita nampak kat sini, kita sebenarnya nampak high. Okay, nampak high. Okay. And then so kalau kita tengok dalam peta biru ni, kalau kita tengok analisa peta biru ni, kita dapati dia sudah ada trend uptrend. Kita tengok high, lower high, kita dah nampak lah dia macam ada trend untuk uptrend. Tapi kita nak tengok sama ada uptrend ni ada keutuhan tak. Maksudnya dia boleh continue untuk naik atas. Okay, continuekan uptrend ni. So apa yang kita perlu buat adalah untuk tahu apa tu, tengok dia punya harga beza kat sini. Dia lower dengan high ni. So saya dah buat pengiraan awal ni. Ini adalah A kita, adalah 22 sen. Kenaikan 22 sen. Lepas tu kita tengok dari lower high ni sampai high ni, kenaikan dia B ni, kita kata B ni 35 sen. 35 sen. Saya buat pengiraan awal ya. Okey. Saya harap pengiraan saya betul lah, 35 sen. 35 sen. Okey, so sekarang apa yang kita dapati, B kita adalah lebih besar daripada A. So maksudnya 35 sen tu lebih besar daripada 22 sen. So dekat sini apa yang kita boleh concludekan, kesimpulannya, kita boleh simpulkan dia adalah strong uptrend. Dia adalah strong uptrend. So maksud dari segi pelaburan untuk strong uptrend adalah keberangkalian tinggi untuk uptrend ni dia continue naik. So kita nampak kalau kita tengok carta ni, dia turunkan ke sini, dia turun, lepas tu dia naik juga. So memang betul lah,
memang dia uptrend tu dia continue lah. Dia strong sebab uptrend tu tengah strong. So kebahagiaan tinggi tu dia akan continuekan kenaikan tu. So yang ni adalah situasi pertama saya nak explain. Okay. Nah, saya nak erasekan balik, saya nak padamkan balik, saya nak explain time frame lain pula. Okay. Okay, yang ni adalah time frame untuk biru ya. So, sekarang saya nak tengok, tekan saya buat time frame hijau ya. So, kita nak tengok, okay, yang ni kita ada kenaikan mendadak kat sini. Lepas tu kita nampak penurunan. Okay, lepas tu ada kenaikan juga, kenaikan lagi. Kat sini ya. So, sekarang kita kalau ikutkan, ini ada low dia, ini ada low dia. Ini adalah high dia. Ini adalah higher low higher low. Ini adalah higher high ya. So, kalau ikutkan untuk period lama hijau ni, dia memang uptrend lagi. Dia masih uptrend. Kan? So, kalau kita tengok perbezaan ni, kalau ikutkan penyelenggaraan, saya haraplah penyelenggaraan saya ni betul 35 sen 35 sen. Ini adalah 35 sen Lepas tu kenaikan yang ni pula, bahagian ni pula, yang B pula adalah 28 sen 28 sen. So apa yang kita dapati, kenaikan yang terbaru ni, yang B tu adalah kurang sangat berbandingkan kepada kenaikan yang sebelum ni, yang 35 sen. So B adalah kurang daripada A So B adalah kurang daripada A. Maksudnya yang terkini itu lebih lemah, kenaikan dia lebih lemah dibandingkan kepada yang terdahulu. So maksudnya B adalah 28, A adalah 35 sen. So konklusi dia, kesimpulan dia adalah dia melemah dan weak uptrend. Kita dapat weak uptrend. So weak maksud dia apa? Dia akan kenaikan dia buat retracement kat sini. Lepas tu bila dia buat kenaikan tu, kenaikan yang seterusnya akan melemah. So saya dapati bila kita buat perbandingan ni, kenaikan yang seterusnya tu memang pun betul kenaikan dia lebih lemah. Dia naik 21 sen je. Okey. 21 sen. Okey. So sebaiknya kalau kita dapati trend tu melemah, bila kita dapati trend tu melemah, dari segi risikonya kita tak perlu ambil position lah, kita boleh macam jualkan. Kalau kita boleh, kita jual lagi macam 60%, 30% pegangan dalam saham tu kita jualkan. Sebab trend tu dah melemah. So walaupun dia naik, tapi kenaikan dia mungkin mengecil. Mungkin kalau the bad day, kalau hari yang buruk tu, mungkin boleh jadi dia turun balik. Dia tak naik, dia mungkin dia turun terus. Boleh jadi macam tu juga. So risiko dia tinggi, yang dia akan buat pantulan balik, pantulan reversal. Kita buat pantulan reversal boleh jadi juga. Ataupun walaupun dia naik, dia mungkin naik sikit. So dari segi risiko dia, mungkin kita dah boleh jual, sebab harga dah naik sekarang kan. So better kita jual. Lagi dia masih tinggi kat sini, kita boleh start jual. Sebab kita dapati trend tu dah melemah. Sebenarnya bila dia buat macam curving kat sini kan, bila dia buat curving kat sini, timing kita boleh jual lah. Sebab kita dah boleh mengukur yang ni, kita boleh mengukur yang ni. So kalau kita at this period, kalau at this period ni, timing kita dah boleh jual lah. Sebab kita ada, mungkin kita tak jual 100%, mungkin kita jual 60%, 30%. Itu berbicara lah. Okay, bila kita dah berjual, so maksudnya kita dah dapat keuntungan. At least untuk yang portion 60-70% tu kita dapat keuntungan. So
So yang ada baki 30% ataupun 40% tu kita still ambil risiko. Mungkin kita boleh jual tahun kemudian, tapi kalau nak jual semua pun boleh juga. Sebab trend dah menurun, dah weaken, dah melemah. Okay. So itulah implikasi dari segi pelaburan, macam mana kita nak strategiskan pelaburan kita bila kita dapat ilmu pasal keutuhan apa tu trend, kita boleh control risk kita. Risk kita, walaupun kita kata investment adalah risky business, tapi memang betul lah investment tu risky, tapi yang kita kena belajar tu macam mana nak control risk tu. Selagi kita boleh belajar dan memahami controlling risk tu, so dia kebanyakan yang kurang lah kita kerugian. Bukan kata kita tak akan rugi langsung, akan ada kerugian mungkin, tapi kita kena control risk. Kalau kita mahir dalam control risk ni, itulah situlah kita boleh dapat duit yang sangat tinggi lah. Okay. So saya akan sudahi lah 3 example ni saya dah bagi. So kalau siapa yang belum tengok teori, cuba tengok balik video pasal teori. Bahagian 1 itu bahagian 1 tu teori. Bahagian 2 tu saya explain quite detail juga pasal downtrend ni. Tapi bahagian yang ketiga ni saya cuba bagi juga uptrend ni, kisah uptrend, example untuk uptrend. So saya akan sudahi ada topik ni lah, keutuhan trend ni kat sini. So video yang seterusnya saya akan discuss tu akan ada topik lain, teknik-teknik lain saya akan discuss. So saya harap tuan-puan ni boleh subscribe channel saya. Saya akan update lah, dan boleh kongsikan juga ilmu ni kepada sahabat-sahabat lain. Mungkin dia orang boleh pelajari, dia orang sebab topik ni adalah pasal risk management. Kita kena belajar risk control ni. Kalau kita belajar risk control ni, lepas tu lah kita boleh merasai keuntungan kita. Jadi kita tak mahir dalam bab risk control ni, lagi itulah kita macam gambling, dia lebih jadi gambling, perjudian. So sebab kalau dalam ilmu agama pun kita kata memang kita kena berniaga tu bagus. Manusia ni berniaga. So dalam berniaga pun peniaga pun dia ada cara control risk dia. So main saham pun macam berniaga juga. Kita analisa, kita bukan ambil coin, toss the coin, tengok kepala ke head of tail, kita tengok itu. Kita tak buat je tu. Kita bukan berjudi kat sini. Kita macam buat analisa. Kita study the business. Kita kena juga study business. Mungkin saya boleh buat video lain pasal how to study business. Dia yang tu dia lebih kepada fundamental analysis. Yang ni kita buat technical analysis. Technical analysis dia tengok carta. Dia akan tengok timing, apa timing untuk masuk, apa timing untuk keluar. Tapi fundamental analysis ni dia akan tengok apa jenis perniagaan, macam mana keuntungan dia, berapa margin keuntungan dia, macam mana trend keuntungan dia. So dia akan tengok habis tu dia tengok earning per share, macam mana growth rate dia. So dia lebih tengok, yang tu pun kita akan perlu juga sebab kita nak ataupun kita nak beli saham yang syarikat yang bagus kita nak beli saham syarikat yang bagus. Sampai syarikat tu tak bagus tapi dia tengah dah buat dia punya management control dia dah buat, mungkin management baru tu dah teknik dia apply tu dah menunjukkan syarikat tu bertambah baik, kita boleh melabur juga. Tapi kalau syarikat tu makin buruk, yang tu kita kekurangan biasanya kita tak labur. So kita nak tengok jenis syarikat dulu. Bila kita tahu syarikat tu bagus, dan kita tengok timing entry pula dalam saham dia. So nak tengok timing entry dalam saham ni, kita kena tahu technical analysis. Ini satu cabang lah, The Art ni satu cabang sebagai technical analysis lah. Tapi kita ada cabang lain juga, macam ada orang guna candlestick, Japanese candlestick. Ada juga yang guna western punya indicators, moving average, Fibonacci, dia ada banyak lagi. Mungkin saya boleh uraikan benda tu juga. So ada juga satu lagi technical analysis, cabang dia kita kata chart pattern chart pattern. Yang tu pun cantik juga. Dia pun sangat baik, dia punya analisa dia sangat baik.
So mungkin yang tu pun saya akan explain lah. Kalau tengok time yang saya ada, so kalau saya ada time untuk buat video, saya akan buat video dan saya akan share pada tuan-puan. And saya harap tuan-puan subscribe lah. So akan ada video-video yang akan datang. Okay, like, share dan subscribe. Okay, terima kasih.